Selamat petang kepada semua. Ini berkaitan dengan pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat CMCO, di mana kita telah menerima, ya, sebagai wakil rakyat, kita telah banyak menerima aduan, ya, daripada orang ramai mengenai dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan tidak begitu jelas sehingga menyebabkan mereka begitu keliru sekali dan sekarang mereka telah menjadi fobia. Bukan saja mereka hari ini pandemik COVID-19, mereka menghadapi satu cabaran yang begitu besar dengan keadaan kemelesetan ekonomi. Sekarang arahan ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang tidak begitu jelas telah menyusahkan mereka lagi. Saya berikan dua contoh. Yang pertama, saya percaya semua sudah tahu, iaitu apabila anda pergi ke stesen minyak, tuang minyak, tak pakai pelitup muka, tak ada scan MySejahtera, dikenakan saman. Sedangkan pada masa yang sama kita tahu, di stesen minyak kita tak boleh pakai handphone. Jadi di sini orang ramai sudah tanya, bagaimana? Kata bahaya pakai handphone di stesen minyak. Tetapi kalau you nak scan dengan MySejahtera, you perlu gunakan handphone. Lepas tu ada pula kata, kalau you gunakan credit card, you tak masuk ke dalam kedai stesen minyak tersebut, maka anda tak perlu. Tidak akan dikenakan saman. Kalau siapa yang kena saman, boleh pergi membuat rayuan untuk batalkan saman tersebut. Jadi ini menunjukkan mereka, kita nak minta, ya, supaya pihak kerajaan apabila mengeluarkan sesuatu SOP, buat dengan cara yang lebih teliti supaya rakyat tidak susah. Iaitu yang pertama. Perkara yang kedua yang saya nak bangkit yang mengenai dengan garis panduan yang diberikan kepada taska. Ada taska yang didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan, dibenarkan untuk beroperasi. Sedangkan taska yang didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan dikatakan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Jadi ini telah menimbulkan banyak masalah kepada ibu bapa. Ya. Zaman sekarang ibu bapa, suami isteri, kedua-dua akan pergi kerja. Dengan tiba-tibanya kerajaan mengumumkan ada CMCO, mereka mana mereka nak letak anak mereka? Taska tutup, mereka perlu pergi kerja, mana mereka nak hantar anak mereka? Jadi dalam isu ini telah menimbulkan banyak masalah kepada ibu bapa. Jadi kita harap supaya sebelum sesuatu pengumuman dibuat, sepatutnya mereka telah teliti dengan sempurna soalan-soalan sedemikian untuk meringankan beban rakyat. Ya. Juga tentang satu kereta 2 orang. Saya terima satu panggilan daripada seorang ibu tunggal. Dia ada 2 orang anak. Seorang anak 8 tahun, seorang anak 5 tahun. Dia kata dia perlu pergi kerja. Tetapi garis panduan kata satu kereta 2 orang. Jadi bagaimana dia nak hantar anak dia pergi ke rumah saudara dia? Sedangkan dia perlu pergi kerja, mana dia nak letak dia punya anak. So, jadi semua benda-benda sedemikian, kita harap supaya pihak kerajaan dapat teliti dengan sebaik-baiknya sebelum membuat pengumuman. Ya, keputusan dibuat, kita tidak pertikaikan. Ya, kita perlukan SOP, kita perlu patuhi SOP. Tetapi biarkan SOP tersebut adalah lengkap dan dapat memudahkan rakyat Malaysia untuk mematuhinya. Ya. Jadi kita harap, ya, saya dimaklumkan bahawa menteri akan memberi jawapan, ya. Menteri Kanan akan memberi jawapan tentang taska. Yang kita nak cadangkan ialah di masa akan datang. Ya. Biarlah kita buat penelitian dengan sempurna sebelum kita buat pengumuman untuk mengelak, ya, kesukaran yang dihadapi oleh para ibu bapa. Ya, sekian, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya?
Okey, terima kasih. Okay, thank you. Okay.